Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Assalamualaikum. Hai sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya, Nabil Ahmad, ataupun nama penuh saya Ahmad Nabil bin Ahmad. So, macam mana guys? Ada komen-komen yang korang nak kongsikan? Korang boleh DM saya di Instagram Nabil Zira. Boleh bagi tahu kalau ada penambahan, kalau ada perlu dikurangkan, kalau ada yang kata tak payah buat kot podcast ni. Janganlah macam tu. Saya kesian dekat Nura je. Nanti tak ada podcast ni, Nura tak ada kerja pula, Kimi tak ada kerja pula. Itu dua orang yang bersama-sama dengan saya untuk menjayakan podcast ni. Kita doakan mereka ni sentiasa diberi keberkatan Allah SWT, sentiasa diberi kesihatan daripada Allah SWT. Doa penting. Doa ni bukan main-main. Doa ni senjata orang-orang mukmin. Dan doa ni saya dah rasa kehebatan dia. Dan saya betul-betul yakin dengan doa. Ya Allah. Masa saya dekat kampung dulu, masa atap, masa kalau hujan, dekat ruang tamu rumah saya, rumah kampung tu akan ada satu baldi, dekat satu besin untuk tadah air hujan. Dan kalau angin tiup kuat, bapak saya kena naik atas atap, kena pakukan balik atap zinc yang tercabut. Lepas tu kalau angin kuat, pakukan balik pintu dapur yang memang setiap kali angin kuat je dia memang akan buka sendiri, dia akan tercabut. Susah dulu masa kat kampung. Tapi dulu tiap-tiap malam sebelum tidur, lepas solat isyak, saya akan bangun. Kadang-kadang pukul 2 pagi, kadang-kadang pukul 3 pagi, saya akan solat sunat. Masa tu bayangkan, saya punya dah tak tahu nama solat tu tahajud. Saya akan bangun dan solat sunat je. Dan saya akan selalu doa, saya cakap, Ya Allah, kau bantu aku Ya Allah, untuk aku bantu keluarga aku Ya Allah. Aku nak bagi mak aku rasa senang sikit je Ya Allah kat dunia. Aku nak jadi anak yang boleh balas budi mak yang susukan aku daripada kecil. Aku nak dia rasa sikit keselesaan Ya Allah. Sebab apa tahu? Sebab bayangan dulu, kalau hari raya, kalau hujan, bapak saya tak buka pintu rumah. Sebab kami malu. Kami malu kalau orang datang, dan kalau hujan, ada baldi kat tengah-tengah ruang tamu tu, air menitik-nitik masuk. Dan bayangkan doa tu Allah kabulkan. Bayangkan tu, satu hari tu Allah kabulkan doa tu. Malam final Raja Lawak musim kedua, saya di-announce juara. Saya menang RM10,000, saya menang percutian ke Australia, dan saya menang sebuah kereta. Bayangkan tu. Kira Allah kabulkan doa saya. Apa yang saya minta tu, saya cakap, Ya Allah, kau tolong aku untuk aku tolong keluarga aku, kau tolong aku untuk aku bagi keselesaan yang sedikit pun tak apalah. Janji mak aku dapat rasa sikit selesa pun cukuplah Ya Allah sebelum dia pergi. Allah betul-betul kabulkan doa tu. Bukan setakat dia kabulkan doa tu, Allah boleh pilih untuk bagi saya satu kerja yang dapat duit je pun tak apa. Kan? Sebab saya boleh bantu juga keluarga saya. Tapi tak, dia bagi lebih daripada tu. Dia bukan setakat bagi kesenangan dan kemewahan duit. Dia bagi nama lagi tak tu. Dia bagi kemasyhuran. Dia bagi mak saya tiba-tiba, semua kawan-kawan mak saya yang dulu semua cari dia balik. Weh, anak kau masuk TV. Weh, anak kau artis. Weh, anak kau ni. Allah bukan bagi setakat tu je tau. Allah angkat darjat satu orang dekat dunia. Dia buat orang tu boleh disanjung. Satu orang yang tak ada apa-apa tiba-tiba disanjung kan. Bayangkan apa yang jadi dekat saya. Bukan dia jadi dekat saya tau. Dia effect the whole family. Dia effect mak saya, ayah saya, adik-beradik saya. Orang yang tak kenal jadi kenal. Orang yang dulu tak apa nak sedara jadi sedara. Dia effect semua. Orang pandai-pandai kata domino effect lah. Tiba-tiba lah domino yang jatuh tu. Ini reverse domino effect. Dia jatuh tapi dia naik balik. Dahsyat. Tapi saya ingat doa-doa saya tu, dan satu hari tu bila Allah kabulkan doa-doa tu, saya jadi macam, ya Allah, betul lah, Allah memang bagi lah. Tapi kena tahu guys, macam mana kita nak minta Allah kabulkan doa kita. Sebelum kita senang, kita kena bagi orang lain senang dulu. Tak salah saya, Tuan Guru Harundin kan cakap, jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Sedekah sampai jadi kaya. Jangan nak tunggu alim baru nak buat ibadah. Buat ibadah sampai jadi alim.
jangan nak pandai buat usaha Nabi. Buat usaha Nabi sampai pandai. Inilah benda-benda yang kita kadang-kadang terlepas pandang. Kita tersilap. Orang barat ajar kita apa? Kalau kau nak jadi kaya, you have to have a saving. You have to save your money. Islam tak ajar kita save money. Islam ajar kita sedekah your money. Give. Allah will give you back. Zakat. Allah boleh bagi balik. Tapi kat mana kita nak ada rasa yakin tu? Guys, kita kena pupuk rasa yakin ni yang Allah akan bagi kita balik bila kita bagi orang. Bila kita mudahkan orang, Allah akan mudahkan kita. Okey, ingat tak dekat episod yang dulu saya pernah cerita yang gaji saya dulu masa saya jual burger RM7. Setiap malam lepas habis jual burger, saya akan bawa balik RM7. RM7 ni RM5. Saya recap balik, RM5 adalah untuk isi minyak untuk pagi tu, untuk breakfast dan sampai makan tengah hari. Bayangan tu, apa je lah yang saya makan dengan RM5. Dan RM2 lagi tu saya cakap apa? RM2 lagi adalah untuk saya isi minyak motor daripada Petaling Jaya saya nak balik ke Puchong. So guys, satu hari ni saya solat asar di Masjid Taman Tun TTDI kan. Okay, so lepas saya solat asar, saya nak ke motor saya lah. Saya nak ke motor saya. Plan dia adalah lepas solat asar kat masjid tu, saya nak kena isi minyak RM2 yang saya ada untuk saya balik ke Puchong daripada Petaling Jaya. So petang tu lepas asar, saya nak berjalan ke motor saya ditahan oleh seorang pakcik. Pakcik ni tahan saya, dia tanya saya, ada ke duit lebih nak bagi? Dia tanya saya macam tu. Okay guys, kena ingat guys, dalam poket saya sekarang ni ada RM2 je. Saya cuma ada RM2 saja untuk isi minyak motor saya. Kalau saya bagi dia RM1, saya tinggal RM1. Isi minyak motor RM1, tak sampai Puchong. Dia sampai LDP tu separuh jalan je. Okay? Tapi petang tu pakcik tu tahan saya, tanya saya ada duit tak nak bagi. Saya tak fikir banyak. Saya tengok pakcik tu, saya terus seluk tangan saya dalam poket. Saya keluarkan RM1. Saya bagi pakcik tu RM1. Tinggal kat saya RM1. Dan saya tahu apa akibat dia. Memang saya menolak lah kejap lagi ni sekarang. Dan itulah yang berlaku. Saya isi minyak motor RM1. Baru jalan LDP, minyak motor saya habis. Saya tolak motor sampai Puchong. Dan guys, 2 minggu lepas tu lah yang saya masuk audition Raja Lawak tu. Power of sedekah guys. Allah akan hantar berbagai cara untuk uji kita, untuk tengok kita ni macam mana. Dan sebenar-benar ujian bukan masa kita tengah ada duit, bukan masa kita tengah senang. Sebenar-benar ujian adalah masa kita tengah susah. Guys, Allah boleh uji saya. Kalau saya ada RM50 dalam poket, ada RM100, pakcik ni datang, saya boleh bagi dia, tak ada masalah. Dan saya pun tak ada masalah masa tu. Tapi tak, dia uji saya masa dia tahu saya tengah susah. Dia nak tengok kita macam mana. Aku tahu kau susah, tapi ada yang lebih susah daripada kau. Kita jangan pernah nilai apa yang kita bagi dekat orang dengan nilai yang kita bagi tu. RM1 tu, kalau orang dengar cerita ni, alamak RM1 je kot. Iya, RM1 tu 50% daripada apa yang saya ada. Itu je harta yang saya ada masa tu. Saya ada RM2 je. Umpama kalau orang ada RM1,000,000 lah, dia bagi RM500,000 dekat orang. Sedekah macam tu je, nak ambil kau RM500,000 bagi. Tapi RM500,000 banyak. Ini orang ada RM1. Orang ada RM2. Kalau saya ada RM1 masa tu, saya bagi pakcik tu 50 sen lah kira. Jangan pernah kita nilai berapa yang kita bagi dekat orang tu. Kita bagi je. Sebab Allah tahu nilai yang kita bagi tu. Dan itulah benda yang paling penting pun. Nilai di sisi Allah tu lebih penting daripada nilai di sisi makhluk. Dan asbab kerana sedekah ni guys, ya Allah, kita tak tahu. Kita tak pernah tahu. Dan saya nak kongsi juga kenapa saya boleh bertindak macam tu. Bila saya tengok orang datang tu, saya boleh tak terfikir langsung kan. Saya boleh je, saya cakap dengan pakcik tu, tak ada duit lah pakcik, saya start motor saya isi minyak RM2, saya boleh balik Puchong ngam, tak ada masalah. Tapi saya akan jadi dispatch lah. Dan saya yakin kalau saya buat macam tu, sampai sekarang ni saya masih lagi dispatch. Saya tak adalah jumpa dengan Nura, tak ada jumpa dengan Kimi, tak adalah buat podcast. Malaysia tak kenal Nabi Ahmad, tak ada jadi apa-apa. Dan saya yakin sebab kerana saya bagi pakcik tu yang membuatkan saya hari ni jadi apa yang Allah dah tentukan ni kan. Dan guys, bayangkan sebab saya bagi RM1 macam ni kehidupan yang Allah bagi kat saya. Ya Allah, bayangkan kalau saya bagi RM2 terus kat pakcik tu. Mesti 2 kali ganda daripada apa yang saya ada sekarang lah. Tapi saya tak pernah menyesal lah dengan apa yang saya buat dulu. Dan apa yang tindakan saya buat dulu, saya tak pernah menyesal. Saya nak cerita kenapa saya boleh bertindak macam tu kan. Bila saya tengok ada orang tahan saya, nak minta saya duit, dan dalam keadaan saya tak ada duit, saya boleh terus tak berfikir panjang, saya terus bagi pakcik tu duit dan saya carry on dengan kehidupan saya. Okey, saya belajar ni daripada mak saya.
mak saya ni jenis orang yang dia tak sampai hati tau. So ada satu kejadian ni masa saya kecil, saya ikut mak dengan ayah saya keluar. Masa ni saya kecil lagi, tapi saya ingat lagi kejadian tu. Satu hari ni ayah saya jalan dekat paling depan sekali, lepas tu mak saya, lepas tu saya. So masa tengah berjalan ni, saya nampak ada satu orang ni, dia nampak macam pengemis, jalan bertentangan dengan kami. Dia menuju kepada ayah saya. Sampai dekat ayah saya, dia tanya duit tau dekat ayah saya. Dia kata dia macam minta duit lah. Saya nampak dia macam minta duit dengan ayah saya. Ayah saya buat macam tak ada duit kan. So bila dia buat macam tu, belakang ayah saya adalah mak saya. So bila dia lepas je ayah saya, mak saya terus ambil duit yang ada dalam handbag dia. Mak saya terus bagi dia duit. So saya nampak benda ni depan mata saya kan. So saya cakap, abah tak bagi, mak bagi kan, saya cakap. Lepas tu mak saya cakap, orang susah, bagi je. Lepas tu benda tu melekat tau dekat saya. Saya kalau nampak orang susah, kalau nampak macam orang memerlukan. Guys, masa saya dispatch dulu, sebelah office kami ni ada satu restoran tau. Ada satu restoran jual lauk tengah hari, apa benda semua. Okey, bayangan kami budak-budak dispatch kalau nak makan dekat restoran tu, kita kena hutang. Sebab yelah jiran. So kita buka buku lah dengan akak tu. Kak hujung bulan lah bayar kan, macam tu kan. So akak tu akan tulis buku. Tapi bayangkan dalam berhutang tu, saya sanggup berhutang untuk kalau ada kawan-kawan nak makan kan, saya macam tak apa-apa saya belanja. Bayangkan tu, dah lah kita ni hutang. Kita boleh hutang kan pula untuk kawan kita yang nak makan tu kan. So benda tu untuk saya dia macam ada melekat tau. Dia macam ada melekat. Dia kita ni macam, saya belajar dengan mak saya yang kita ni kena bagi. In any situation we have to give. Dan benda ni alhamdulillah dia istiqomah. Saya setiap hari tu dia akan ada lah. Tak banyak pun dia akan bagi kan. Kat dalam tabung kadang-kadang 20 sen. Kalau pergi main kat masjid kadang-kadang 20 sen, kadang-kadang 30 sen. Apa yang kita ada. Tapi benda tu dia hari-hari berlaku dalam kehidupan saya. Okey, itu satu cerita. So alhamdulillah Allah bagi saya satu kehidupan yang macam ni. Dan saya yakin sebab kita ada buat bagi RM1 tu, mungkin ada banyak lagi lah benda-benda lain ke apa kan, tapi kita tak tahu kan. Tapi saya ada sedikit keyakinan lah, sebab kerana kita bagi dekat orang yang memerlukan tu, dan kita sanggup bersusah untuk orang lain. So guys, masa tu Mother's Day tau. Dan masa tu saya dah menang Raja Lawak apa semua lah kira. Lepas tu dah ada show, dah ada duit sikit-sikit apa semua. So satu hari ni saya dapat satu event ni, Mother's Day punya event. Dan event ni dia cakap bawa lah mak you sekali kan, duduk dekat majlis ni kan. Masa tu ada penyanyi apa benda semua. So saya bawa the whole family pergi. Saya bawa mak saya bawa ayah saya, sebab saya MC masa tu. Dan sebelum show tu saya pergi kedai emas. Saya beli rantai emas untuk mak saya sempena dengan Mother's Day. So ini adalah orang cakap emas yang pertama lah saya bagi dekat mak saya lah. Kan, sebab masa tu baru sangat lagi keluar Raja Lawak apa benda semua. So malam tu saya bagi mak saya Mother's Day punya gift, seutas rantai emas. Mak saya happy gila. Mak saya macam tak pernah dapat rantai emas apa semua kan. Happy lah, seronok mak saya. Saya pun happy tengok dia happy. Beberapa bulan lepas tu saya balik kampung. Saya jumpa mak saya, tapi mak saya tak pakai rantai emas tu. Saya tanya lah. Saya cakap, mak kenapa tak pakai rantai emas tu kan? Kecil sangat ke? Kan, tak cantik ke? Tahu mak saya cakap apa? Rantai emas tu mak dah gadai. Saya cakap, kenapa mak gadai rantai emas tu? Tak cukup ke? Kan dah bagi duit bulan-bulan. So mak saya cakap apa tau? Dia gadai rantai tu sebab kawan dia datang jumpa dia nak pinjam duit. So saya cakap, kenapa tak minta dekat saya? Dia kata tak nak lah. Dia kata dia tak nak susahkan saya. So mak saya pergi gadai rantai tu dan bagi duit tu dekat kawan dia ni. Saya macam, ya Allah, hai. Itulah mak saya. Dia punya level bagi orang tu. Padahal benda tu bukan setakat berharga. Dia ada sentimental value pula tu. Tapi sentimental value ke, berharga ke, mungkin pada dia tak semula perbuatan tu untuk di sisi Allah. Faham tak? Kan? Sebab dia tahu kan. Dia tahu benda ni, kalau aku buat, benda ni lah yang Allah akan kira. Bayangkan tu mentaliti mak saya. Saya doa mak saya sedang diuji dengan dialisis buah pinggang dia, kiri kanan rosak. Memang kita kesian tengok mak kita kan. Mak kita seminggu 4 kali kena pergi dialisis, duduk dekat situ. Dan bayangkan mak saya dah 6 tahun 7 tahun dialisis ni. Bayangkan bila saya balik kadang jumpa dia, cerita dia mesti kawan kursi sebelah dia ni meninggal, kawan dia yang kursi belah sana meninggal kan. Bayangkan mak saya dah survive. Dia punya pesakit-pesakit lain ni dah bertukar 2-3 kali dah
kiri kanan dia. Dia masih survive lagi kan. Tapi Allah tunjuk kematian tu level depan mata punya kan. Seolah-olah tak lama lagi masa kau kan. Dan dalam masa Allah tunjukkan dia semua ni, dia sedang melalui rawatan, dia sedang sakit. Dan kita tahu sebab Allah nak mengangkat satu darjat orang ni adalah dengan kesakitan kan, dengan ujian. Dan saya doa Allah hapuskan dosa mak saya lah. Guys, antara doa yang paling makbul masa mak tengah ada ni, mintalah dengan mak. Mak dengan ayah ni adalah pintu rezeki kiri dan kanan. Datuk Awi pernah cakap dengan saya tau. Dia kata masa orang tua dia meninggal dulu, dia cakap dengan saya apa tau, pintu rezeki untuk abang dah tertutup dah. Dia cakap dengan saya macam tu. Sebab orang tua dia dua-dua dah tak ada. Saya cakap kenapa jadi macam tu lah bang? Sebab dia kata doa mak dengan ayah ni lah yang selama ni memudahkan abang, memurahkan rezeki abang, dia kata. Sebab doa orang tua ni lah. Jadi dia kata mentara mak dengan ayah ada ni, selalulah jumpa dia orang. Mintalah dia orang doakan untuk kita kan. Minta dia orang punya doa dia orang Allah angkat. Doa dia orang makbul. Doa dia orang hebat. Dia orang mak ayah kita. Guys, ambil peluang ni, ambil masa ni, masa mak dengan ayah ada ni, pergilah. Duduklah dengan dia orang, jumpalah dia orang, boraklah dengan dia orang, sayanglah dia orang, bagilah dia orang apa dia orang nak. Dan sebenarnya dia orang bukan nak saya dah cerita kan tadi, rantai saya bagi mak saya pun mak saya sanggup gadai nak bantu satu orang lain. Bukan benda tu yang dia orang nak dengan kita. Dia orang nak kita ada je. Dia orang nak tahu yang kita ni okey, yang kita ni ada Allah, yang kita ni ada agama, yang kita ni buat amal. Dia orang nak tahu tu je. Jadi anak yang soleh guys. Jadi anak yang soleh. Lebih daripada dunia Allah boleh bagi kita lah. So apa saya dah kongsi tadi? Sedekah, doa, solat, zakat. Zakat ni tahu siapa ajar saya pasal zakat? Datuk Rosyamno. Ya Allah, Datuk Rosyamno ni memang pahala dia. Aku geram betul lah dengan Datuk Rosyamno ni. Guys, saya dapat duduk dengan Datuk Rosyamno masa saya keluar Raja Lawak dulu. Dia pernah telefon saya tau. Dia kata, Nabil, jom kita pergi minum, dia kata. Saya cakap pergi minum kat mana? Pergi minum kat kedai mamak lah, dia kata kan. Saya pun keluar dengan dia naik motor. Kita pun pergi lepak kat satu kedai mamak ni. Kita pun duduk. Dia pun tanya saya, apa plan kan? Nak buat apa lepas ni? Apa benda semua kan? Saya cakap saya nak belajar lagi lah kan. Saya nak belajar industri ni macam mana. Lepas tu tengok nak jadi macam Datuk ada production lah apa semua kan. Dia cakap dengan saya apa tau? Dia kata, kau apa lah nak penat-penat buat production semua. Engkau zakat je lah, dia kata. Sempoi je dia cakap dengan saya. Dia kata, engkau zakat je. Selagi mana engkau berzakat, kau tak akan apa-apa punya. Dia cakap, kau tak akan susah. Allah akan bantu kau. Allah akan balas balik apa yang kau bagi tu. So, disebabkan kerana apa yang Datuk Rosyamno cakap tu, saya mula berzakat tau. Sebelum ni, saya hanya sekadar buat sedekah. Siapa datang, minta, ada kawan-kawan, ada nampak orang susah, alhamdulillah, istiqomah, terus bagi. Tapi saya tak pernah belajar pasal zakat. So, dengan Datuk Rosyamno, saya belajar zakat. Lepas saya mula berzakat, ya Allah, selalu orang ingat apa tau? Rezeki ni mesti dalam bentuk wang ringgit. Tak, ya Allah, tak. Bila kita dilorongkan lebih dekat dengan yang maha mencipta kita, yang maha segala-galanya, itu rezeki. So guys, doa, sedekah, zakat, solat, lagi apa? Carilah amal-amal yang dahsyat-dahsyat. Ya Allah, sebab kerana ada amal-amal yang ini, Allah akan bagi kita rezeki. Aku dekatkan kau dengan aku. Aku dekatkan kau dengan aku. Aku dekatkan kau dengan aku. Aku lorong kau buat benda-benda baik. Orang yang ada iman, dia akan tinggalkan benda-benda maksiat. Orang yang bertambah iman dia akan tinggalkan benda-benda yang makruh. Masya Allah. Okey guys, di episod yang akan datang saya akan kongsikan tentang jangan pernah kita takut dengan perubahan. Perubahan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Alright, so hopefully apa yang saya share tadi dapat diamalkan, dapat dimanfaatkan, dapat dikongsikan. Itu yang paling penting. Kita kongsikan guys. Benda baik kita kena kongsi. Sebab apa? Pahala tu akan mengalir. Orang yang kita bagi tahu tu, kalau dia buat, dia dapat pahala. Dan pahala kebaikan tu pula akan mengalir pula pada kita. Dan tak menjejaskan pun pahala orang yang buat baik tu. Macam Allah nak bagi dia 10, tiba-tiba kena bagi kau pula 5. Tak ada. Pahala Allah ni banyak. Bayangkan pahala ni, tadi ustaz saya cerita, kalau dia dalam bentuk wang ringgit, tak boleh handle. Bank kata cukup, banyak sangat dah pahala kau ni, ya Allah, banyak sangat ni.
Kan? Sebab tu Allah tak menzahirkan pahala ni dalam bentuk wang ringgit atau dalam bentuk yang kita boleh nampak. Lepas ni, di episod yang akan datang, saya akan kongsikan perubahan kepada kebaikan. InsyaAllah. Jumpa lagi dalam Celebrity Podcast Nabil Ahmad. Assalamualaikum. Bye-bye.